Kasih gelap. 10 filem yang hilang. 10 filem. Masa main tertarik dengan haiwan ni dah. Nak tengok haiwan ni. Nak tengok haiwan. Kita filem tu biasa. Kita tengok haiwan je, haiwan. Apa yang pelik dengan haiwan ni? Okay. 10 fakta. Adriana, thank you. RM6 juga. Thank you, semoga berrezeki. Baiklah Adriana. Thank you. Kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Okay. Kepada mereka yang lain yang nak berikan cadangan. Okay, kita tengok betul ke pelik. Ke fakta je rasa pelik. Okay, kita tengok biar kita tengok. Okay. Adukan. Apa benda siap? Woi. Kalau kau Thank you Alfin. RM6 juga. Thank you. Semoga berrezeki. pernah tak korang tengok serangga ni? What is this? Okay. Alright. Okay, admit dia pelik. Okay, memang pelik. Alright, memang pelik. Okay. Kalau korang nak tahu, sebenarnya video ini adalah palsu. Itu bukanlah bentuk asal serangga. Thank you Ain RM6. Oh ya, jadi member je. Thank you. Cuba try ada Skibidi episod baru. Skibidi nanti kita ni. Dia merupakan Skibidi nanti kita ni. Thank you Ain. Kena prank. karya Awak duk percaya tengok macam ni. Ui, betul lah, pelik lah. Sekali palsu. fakta gulakan kita. Itu bukan cipta serangga yang mempunyai ciri-ciri yang diilhamkan daripada watak-watak terkenal. Namun, di dalam dunia yang nyata ini, sebenarnya terdapat juga haiwan yang jangan main-main fakta. Kita nak tengok ni. Fantasi. Kita nak tengok. Fantasi. Contohnya seperti makhluk Ui. ini yang dipercayai dijumpai Nani? dan sempat dirakamkan oleh beberapa orang pengkaji di perairan Antartika. There's no way itu real. Haiwan ini menurut kepercayaan orang Jepun dikenali sebagai ningen, iaitu sejenis ikan paus yang mempunyai tubuh badan separuh manusia dan tinggal di lautan Antartika. Tetapi kisah itu jumlah rumors yang dicipta di internet. Okeylah, tanpa membuang masa, jom bersama Faktau bersiap sedia dengan jaring dan mulakan tangkapan. Jom. 10 haiwan pelik yang dijumpai seolah-olah bukan dari dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Dah. Saya dah subscribe lah. Sekejap. Okay dah. Dah subscribe lah. 10. Leaf sheep. Leaf sheep atau nama saintifiknya Constacea kuroshime atau juga dikenali sebagai siput daun, merupakan spesies siput laut yang mempunyai rupa seperti haiwan dalam Pokemon. Pokemon! Ini binatang apa ni? Seperti haiwan Leaf sheep. dalam Pokemon. Pokemon! Dah macam sushi dah habis tengok. Tinggal nak letak wasabi sikit, kicap. ASMR. Ini apa benda ni? Dengan rupanya yang comel. Ya, Pasti korang of course lah comel. boleh agak kenapa dia dipanggil biri-biri kan? Apa yang menariknya? Haiwan ini juga dikenali sebagai haiwan hybrid antara siput dengan hybrid. pokok. Kenapa? Uniknya, walaupun ia sejenis haiwan, namun bentuk seakan-akan daun di belakang siput ini yang dipanggil serata sebenarnya mengandungi klorofil. Ini bermaksud ia merupakan antara haiwan yang mempunyai kebolehan sama seperti daun, iaitu melakukan fotosintesis, di mana ia boleh menukar cahaya matahari bagi mendapatkan tenaga. Walaupun tanpa makanan, ia boleh hidup selama lebih dari 9 bulan dengan hanya menyerap cahaya matahari. Cuba 9 bulan dengan matahari je. Matahari Okay. bayangkan kalau kita buat lampu suluh daripada haiwan ni, mesti tahan 9 bulan kan? Comelnya. Tu 9. Teleskop fish. Teleskop fish. Pasti muka haiwan ni boleh menyebabkan korang mimpi ngeri kan? Kalau korang nak tahu, haiwan ini mendapat nama berdasarkan rupa bentuk matanya seolah-olah lensa kamera. Namun di sebalik bentuk matanya yang pelik itulah datangnya supervision yang sangat sensitif dengan cahaya yang membolehkan ikan ini untuk mengesan sekecil-kecil cahaya bagi menangkap mangsanya.
di mana ia akan berenang secara menegak bagi mengesan bayang-bayang Oh, dia. mangsanya. Malah ikan ini juga mampu menelan mangsa yang jauh lebih besar dari dia. Ramai yang menganggap ia adalah haiwan mitos disebabkan ia sangat-sangat jarang ditemui. Dia boleh ngap ikan buntal macam tu, hilang macam tu je. Itu mesti kan jika dia tak boleh kena cari mata dia. So, tu mesti ikan yang, faham tak? Yang ikan yang dalam 3,000 kaki, 5,000 kaki. Okay. 8. Okay, 8 apa dia? Bombardier beetle. Oh, bombardier beetle? Ya, seperti namanya, Bombardier beetle atau juga dikenali sebagai ground beetle Oh, thank you. I'm Errol. Thank you. Semoga rezeki. merupakan haiwan yang mampu menghasilkan letupan sebagai mekanisme pertahanan. Tapi bukanlah bermaksud dia letupkan diri dia. Apa yang uniknya, terdapat beberapa jenis bahan kimia di dalam badan haiwan ini yang apabila ia berasa terancam, bahan-bahan ini akan Tapi ini nampak dicampurkan biasa lah. Tak ada dan seram akan mana. Just aku bukan nak main game. Haish. Yep. Ada iklan pula. satu letupan yang akan digunakan Bombardier untuk menembak musuhnya. What is that? Oh, dia ada shotgun. Satu letupan yang akan digunakan Bombardier untuk menembak musuhnya. Dah macam machine gun Pak Tok tengok. Kimia yang dihasilkan serangga ini sangat panas sehingga mencapai tahap didih dan boleh mengambil Dia tembak guna buntut David Bruce. Betul juga dia macam machine gun. nyawa mangsanya. Malah kalau terkena pada kulit kita pun boleh menyebabkan kesan terbakar. Gempak betul serangga ni kan? First time saya dengar tu serangga boleh terbakar kat tangan kita. 7. Apa dia? The Antarctic Scaleworm. Kalau korang tengok haiwan ni, mesti korang akan berasa takjub dengan kecantikannya. Ni step biasa, tak ada nampak pelik sangat. Lagi, bulu di sekeliling badannya yang seolah-olah diselaputi dengan emas yang berkilat. Emas? Selamat. Tapi mungkin korang akan ubah fikiran lepas tengok muka dia. Disgusting. Antarctic Scaleworm atau nama saintifiknya Eulogisca gigantea merupakan sejenis cacing gergasi yang hidup di lautan Antartika dan mampu membesar sehingga menyamai saiz tupai. Dan muka yang korang tengok tadi sebenarnya bukanlah muka tau, tapi merupakan mulutnya yang boleh dikeluarkan dan dimasukkan semula ke dalam badannya. Manakala bulu emas di sekeliling badannya itu dikenali sebagai parapodia yang membantu cacing ini untuk berenang di dalam laut. Namun tak banyak yang para saintis tahu tentang haiwan ini disebabkan keberadaannya yang sangat-sangat jarang ditemui. Tapi menurut para saintis, haiwan ini bersifat karnivor dan mereka percaya ia mampu memakan spesiesnya sendiri. Ui, member boleh makan? 6. Okey, 6. Tu tak biasa, tak Slime biasa mode. pelik kan? Mesti korang pelik. Slime mode ni kan kulat. Kenapa faktor masukkan juga? Sabar dulu. Sebenarnya slime mode bukanlah kategori kulat. Oh, what is that? Ew. Slime mode. Mesti korang pelik. Slime mode ni kan kulat. Kenapa faktor masukkan juga? Sabar dulu. Sebenarnya slime mode bukanlah kategori kulat, tapi lebih menyerupai kategori haiwan. Yellow venom? Pelik kan? Walaupun slime mode tidak mempunyai mata, otak atau sistem pendengaran, tapi ia sangat bijak dan mampu menyelesaikan masalah asas Macam matematik. mana dia jadi bijak? Dan mampu menjadi petunjuk Soalan matematik? How? tak bijak dan mampu menyelesaikan masalah asas matematik. Okay, show dan me. mampu menjadi petunjuk navigasi jalan yang kompleks seperti labirin. Pada tahun 2010, Universiti Hokkaido yang terletak di Jepun telah membuat satu eksperimen di mana mereka menghasilkan semula peta Jepun dengan hanya menggunakan slime mold. Mereka telah menyusun makanan di dalam pinggan pantry mewakili bandar yang membentuk peta Tokyo. Dan apa yang mengejutkan, apabila slime mold diletak, dia telah membina rangkaian ke arah makanan tersebut bagi menyerap nutrien dalam hanya beberapa jam. Apa yang lebih mengagumkan, rangkaian yang dihasilkan slime mold hampir 100% menyerupai rangkaian sistem jalan di bandar Tokyo. Korang bayangkanlah, selama berabad-abad lamanya, para jurutera mengambil masa untuk mereka bentuk jalan bagi menghubungkan bandar-bandar di Tokyo. Tetapi slime mold hanya mengambil masa tidak sampai 1 hari. Mereka percaya
Selain mold bakal membawa impak yang besar dalam pembangunan teknologi yang lebih canggih pada masa hadapan. Korang komen, setuju ke tak setuju? Dia kata ini, orang kata the next big move. Ni boleh tunjuk buat jalan. So sekarang lepas ni kita tak perlulah arkitek, engineer tak payah dah. Gunakan Venom je. Mengarut lah. Pembangunan teknologi yang lebih Setuju? Mungkin. Boleh je. Tak setuju. Okay. Sebenarnya dia cakap tak setuju. Ami happy sikit. Okay, sambung. canggih. 5. Peacock Spider. Peacock Spider? Siapa yang terkurang takut dengan laba-laba? Aduh bang, spider je bang. Aduh, dengan spider dia takut. Come on lah. Fakta pun sama. Spider kecil. Tapi mungkin senarai kali ini akan mengubah persepsi korang. My name's Lucas. I have too many eyeballs. Peacock Spider atau nama saintifiknya Manatus volans merupakan jenis laba-laba yang hanya boleh ditemui di setengah tempat di Australia. Namun antara sebab ia dipanggil sebagai Peacock Spider Dia ada 4 mata siut. Comel lah tu. Oh yo. atau laba-laba burung merak adalah kerana pelakuannya yang sama seperti burung merak, di mana laba-laba ini akan mengembangkan bahagian belakangnya Wow. sambil membuat persembahan menari untuk menarik pasangan. Oh. Goyang, goyang kepala, goyang, Comel je kan? Tapi Wow. ini bukan satu-satunya laba-laba yang pelik tau. Ada Thank you, banyak Nadira. lagi. Panggil Contohnya mesin. seperti Thank you. Mirror Spider. Laba-laba ini mempunyai kepingan cermin yang seolah-olah melekat pada badannya, di mana cermin itu boleh berubah saiz sekiranya ia berasa terancam. Demon Horn of Beaver. Laba-laba ini mempunyai bentuk badan yang melengkung, membentuk seakan-akan tanduk demon. And Mimicking Spider. Seperti namanya, laba-laba ini mempunyai kebolehan untuk menyamar sebagai semut atau kerengga. Lepas ni kalau jumpa semut, cuba korang pastikan betul-betul ya. Faulty Spider. Sejenis laba-laba yang mempunyai rupa seperti facehugger dalam filem Alien. Macam ni punya besar kita nak takut boleh. Kalau setakat ni kecil okey je. Ini kalau macam ni lari dulu. Bahagian badannya yang kelihatan seperti ekor itu merupakan kelebihan yang akan digunakan ketika menyamar sebagai daun kering atau ranting. Aku tak pernah tengok tu. Tak? Tak pernah. Bawa cakap tak pernah. 4. First time tengok. Blue Dragon. Okay, makin pelik. Blue Dragon? Wow, haiwan apakah ini? Nampak macam anak naga kan? Disebabkan bentuknya, haiwan ini diberi nama naga biru atau Blue Dragon. Tapi sebenarnya, ia cumalah spesies What is this? siput laut. Siput laut? Blue Dragon Sea Slug atau nama saintifiknya Glaucus atlanticus boleh dijumpai terapung di permukaan air dan ia What? bergerak dengan bantuan angin ataupun aliran ombak. Oh, Namun jangan terkejut, walaupun haiwan ini kecil dan nampak comel, sebenarnya haiwan ini sangat beracun dan boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Sebenarnya siput ni tidak menghasilkan racun sendiri tau, tapi racun itu diambil dari haiwan berbisa yang lain. Contohnya, haiwan yang paling berbisa hingga boleh membawa maut adalah obo-obo Betul? jenis Portugese Man o' War. Aku tak nak main zombie. Klan ni. Disebabkan Blue Dragon mempunyai tahap immunity yang tinggi terhadap beracun. Ia Kecil macam ni beracun. Macam ni Fabius. Macam ni dia boleh ada ability. Dia boleh ambil bisa lain punya haiwan, masuk dalam badan dia, lepas tu dia bagi ke orang. Wow, that's amazing. mampu untuk menjadikan obo-obo ini sebagai makanannya. Kemudian racun obo-obo itu akan disimpan ke dalam tubuhnya untuk digunakan sebagai medium pertahanan diri. 3. Alright, top 3. We got top 3 first. Top 3. Apa yang pelik? Korang pernah tak tengok cerita aliens? Mesti korang Yes. tahu ratu Pernah. alien yang bernama Xenomorph kan? Masa Fakta tengah buat kajian tentang video kali ini, Okay. Fakta terjumpa satu artikel yang mendakwa bahawa reka bentuk Xenomorph ini diinspirasikan daripada haiwan yang benar-benar wujud, iaitu Phronima. Mana? Phronima merupakan haiwan laut Oh, ya bersina yang sangat ganas, di mana ia akan mengambil nyawa dan memakan mangsanya, tetapi hanya untuk mengosongkan bahagian dalam badan mangsa tersebut, di mana kemudian ia akan menggunakan badan mangsa sebagai rumah untuk ia membiak. Jadi rumah? Walaupun ramai yang salah anggap
haiwan ini sebenarnya parasit laut. What is this? Namun berbeza, walaupun ramai yang salah anggap haiwan ini sebenarnya No. parasit laut. Namun berbeza dengan parasit yang menumpang perumah hidup. Phronima sebenarnya merupakan parasitoid yang mengambil nyawa perumahnya sebelum mengambil alih badan perumahnya. Alah, lebih kurang macam cerita parasit lah. Siapa pernah tengok? Tak pernah, tak tengok. 2. Bagi Mi tu tak pelik sangat. Messi yang paling lagi pelik yang nombor 7 dia. Tapi okay, not bad. Kita tengok nombor 12 macam mana. Creatonotus Genghis Moth. Creatonotus Oish. Cuba korang tengok video ni. Kewan apa ni? Nampak pelik kan? Sebenarnya video ini pernah viral di media sosial pada tahun Endon? 2019 di mana didakwa serangga berupa makhluk asing telah dijumpai tergantung di atas siling. Namun kalau korang nak tahu Benda serangga baik ni? berupa makhluk asing ini sebenarnya, cubalah kupu-kupu. Dikenali sebagai Creatonotus Genghis atau Baphomet Moth. Kupu-kupu ini mempunyai sesungut yang sangat besar di bahagian belakangnya. Oi. Dipanggil sebagai komata. Benda baik ni tak pernah tengok tu. Malah sesungut ini juga boleh dimasukkan. Nampak terus? Dia dipanggil sebagai komata. Kau nampak terus? Malah sesungut ini juga boleh dimasukkan Dia boleh panjang dan dikeluarkan sesuka hatinya. Namun sekiranya sesungguhnya dikeluarkan, serangga ini tak mampu untuk terbang atau lari dari pemangsa atau bahaya. Tapi Benda baik ni. rasanya kalau dia nampak kita, dia tak payah nak lari pun. Mesti kita yang lari dulu. Yes, betul. Of course. 1. Okay, nombor 1. The most weirdest animal in this planet. What it is? Snail zombie. Haiwan dalam senarai terakhir ini agak berbeza dengan senarai Zombie? yang lain. Tapi faktor masukan juga sebab ia pelik. Cuba korang tengok siput ni. Pelik kan? Kalau korang nak tahu, sebenarnya ini merupakan siput zombie. Tetapi ini bukanlah spesies siput yang baru. Siput ini sebenarnya telah dikawal sepenuhnya oleh cacing parasit yang bernama Leucochloridium paradoxum. Apa yang berlaku adalah parasit ini akan mengarahkan siput untuk naik ke tempat yang tinggi agar dimakan burung, dan selepas burung memakan siput itu, parasit ini akan membiak di dalam perut burung tersebut. Kemudian burung itu akan membuang bersama lava parasit tersebut, di mana hasil buangan itu akan dimakan siput yang lain bersama lava. Cacing parasit itu kemudian akan membesar di dalam tubuh siput yang memakan hasil buangan itu sebelum mengambil alih badan siput itu pula. Tapi bukan tu je tau, terdapat satu lagi parasit yang disebarkan melalui kulat yang dipanggil sebagai cordyceps, di mana kulat ini akan menggunakan semut untuk membiak. Ia akan membebaskan spora pada semut di sekelilingnya, di mana kemudian cordyceps akan mengambil alih minda semut ini dan akan mengarahkan semut itu untuk mencari tempat yang paling sesuai untuk kulat itu membiak. Apabila sampai ke destinasi, ia akan mengarahkan semut itu untuk mencengkam kawasan itu bagi mengukuhkan kedudukan sehinggalah semut itu kehilangan nyawa. Kemudian dari situlah cordyceps ini akan tumbuh dan membiak menggunakan badan semut itu sehinggalah ia mampu menghasilkan spora sendiri untuk menjangkiti semut yang lain. Menakutkan kan? Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk sertai giveaway Faktau tau. Dan jangan lupa juga untuk gunakan hashtag Faktau700k. Faktau ada pinkan di komen syarat-syarat penyertaan. Zombie? Tak. Cordyceps akan sampai ke destinasi bukan tujuan Dia tersebut punya benda geli weh. yang bernama Weh. haiwan dalam senarai Kau tengok. terakhir ini. Okay, memang pelik. Ambil sini first time aku tengok siput kena Agak kawal dengan parasite. Beza Macam dengan ni senarai yang rupanya. lain. Tapi faktor masukan juga sebab ia pelik. Cuba korang tengok siput ni. Rupanya kan siput je ni kan. Lepas tu sebabkan parasite masuk dia tumbuh. Ui, gila bang. Amin tak pernah tu jumpa siput ni. Alright, not bad. Okay, memang betul. Amir suka 10 haiwan ni. Memang semua 10 haiwan Amir pelik. Amir pernah tengok kot. Tak pernah tengok langsung satu haiwan ni. Tapi Amir paling menarik ke? Amir Venom ni biasa Venom.
Semua seram lah. So alright, not bad Fatah. I see you. Nice video as always. Alright, we're done. We're done with ilmu sikit knowledge pasal weird animals. Alright, so next. Tengok Kinsha ni. Aduh, Kinsha okey je nak tengok. Amin pun tengok dia. Amin suka tengok dia. Dia punya yang reaction. Tapi kalau kita tengok, aduh, Amin tak tahu lah. Dia ada PG sikit bos. So Amin tak boleh tengok. Okay, sorry bos, sorry. Sebab dia punya lawak tu lawak 18 plus. Jadi tak lah. Kalau tengok, korang tengok lah. Kalau Amin dia tak boleh lah. Sorry. Fatau lagi lah. Fatau kita tengok dah. Alright, I mean, what's next? Kita ada lagi setengah jam lagi guys. Setengah jam lagi before pukul 12. Pukul 12 kita only